soalan yang sama, bagaimana Cikgu Ridwan mulakan simpanan emas? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Pertama sekali terima kasih kepada tuan moderator kita malam ni, Tuan Khairul Hafiz. Okey. Dan saya tak lupa jugalah rakan panel saya iaitu Tuan Muda Azim Alif atas perkongsian tadi. Okey, soalan yang sama tapi mungkin jalan cerita yang berbeza. Tapi saya sangat confident siapa-siapa yang bermula simpan emas ni mesti ada problem dan problem tu diselesaikan oleh emas. Itu antara kita punya perkara pokok bila kita menyimpan emas ni. Apa yang terbaik adalah menjadikan keuangan kehidupan kita bertambah baik. Okey, macam Tuan Muda Azim tadi dia cerita, agak jealous saya dengan pengalaman Tuan Muda Azim sebab kami semua ni sama-sama muda. Tapi Tuan Muda Azim lebih muda daripada saya dan pengalaman dia dalam bidang emas lagi matang daripada saya. Macam Tuan Muda Azim, dia bermula simpan emas pada tahun 2018. Tahun 2018 tu saya dah belajar dekat universiti masa tu. Tapi saya belum kenal emas. Masa tu memang saya betul-betul tak kenal emas. Tapi saya bermula kenal emas ni, betul-betul kenal dan simpan ni pada tahun 2020. Okey, tuan-puan. Asalnya bila saya berada dekat universiti, kita nak cari satu environment, nak cari satu circle, mereka-mereka yang alert pasal pengurusan keuangan ni bukan satu benda yang mudah. Saya sangat confident tuan-puan, kalau pergi dekat universiti, nak cari kawan yang berbelanja, pergi sana pergi sini habiskan duit, memang berlambak. Sangat banyak. Tapi nak cari kawan yang ada planning, lepas belajar nak kerja dekat mana, lepas belajar nak ada saving berapa, sekarang ni ilmu keuangan apa yang perlu kita belajar, susah sangat tuan-puan. Jadi saya pun dibuai dengan norma kebiasaan dalam mahasiswa pada ketika itulah. Tapi saya ada seorang senior. Pada saya mula masuk universiti 2017, saya jumpa senior saya ni, dia tunjuk 1 gram emas dalam wallet. Tapi saya belum lagi bermula pada ketika tu. Sebab saya tertarik dengan kata mentor kita, Tuan Syukur Hashim. Dia cakap dalam penyimpanan emas ni, ada 2 golongan mereka yang memang tak akan simpan emas. Okey, golongan yang pertama dia cakap, golongan mereka yang tak ada duit. Orang yang tak ada duit, confirm tak akan simpan emas. Sebab nak ada emas, mesti ada duit. Dan yang kedua tuan-puan adalah mereka yang tak ada ilmu. Masa dekat universiti dulu, saya tergolong dalam golongan kedua. Duit tu kenapa saya cakap ada, sebab nak simpan emas ni tuan-puan, RM100 pun dah boleh simpan dah. Maksudnya memang saya ada purchase power untuk dapatkan RM100, 0.3 gram. Tapi disebabkan oleh masalah kedua yang saya ada, iaitu tak ada ilmu, menyebabkan saya tak bermula buat simpanan emas. Jadi, terdetiknya saya bermula simpan emas ni pada tahun 2020, yang mana semua negara kita tahu pada ketika tu, kita dilanda wabak COVID-19. Yang mana bukan dari segi kesihatan sahaja terjejas. Malahan daripada ekonomi, daripada sosial, tak boleh bergerak, tak boleh nak bekerja. Jadi pada ketika tu saya berada dekat kampung, terdetik dalam diri saya nak cari ilmu untuk saya guna lepas dah kerja nanti. Jadi saya belilah satu buku daripada Tuan Samsudin Kadir, iaitu Cash Flow untuk Lelaki. Bila saya beli buku Cash Flow untuk Lelaki ni tuan-puan, saya baca satu topik, belanja RM100, hilang kemampuan menyimpan 0.5 gram emas. Jadi, bila saya baca sahaja benda tu, terlintas dekat fikiran saya, kalau setakat RM100 dah boleh simpan emas, rugilah tak simpan emas. Sebab emas ni, apa yang saya tahu, knowledge yang saya tahu pada ketika tu, emas ni adalah aset. Yang mana kalau tak ada ilmu pun, kalau kita simpan lama, confirm untung. Buktinya macam mana tuan-puan? Tanya mak ayah kita dekat rumah. Adakah mereka tahu pasal nilai spread, pasal macam mana nak kaya dengan emas? Mereka secara umumnya mereka memang tak tahu. Tapi apa yang mereka tahu, emas ni aset kena simpan lama. Dan sayang nak jual. Cukup ilmu tu yang buatkan mereka
emas yang mereka ada dulu 10 tahun lepas, sekarang ni dah naik lebih kurang 5 ke 10 kali ganda. Jadi itu adalah ajaibnya emas, tuan-puan. Walaupun tak ada ilmu secara formal, simpan lama confirm untuk. Jadi bila saya dah baca buku keuangan tu, saya pun contact lah. Saya punya upline sekarang, Tuan Muda Azam Amiri. Sama juga dengan upline Tuan Muda Azim. Cuma beza Tuan Muda Azim dan Tuan Azam ni, dia berkawan daripada kecil. Macam saya ni adalah kawan dalam bisnes dan akhirnya menjadi kawan dalam kehidupan hari ni lah. Jadi bila saya contact Tuan Azam tu, buat appointment semua, pergi dekat kedai, terus saya pun bermula buat simpanan emas. Bila saya bermula buat simpanan emas, tuan-puan, saya ni jenis yang suka apa-apa saya buat, mesti saya nak jana pendapatan. Secara ni saya tak cerita panjang lah, saya bagi tahu secara umum saja. Secara jujurnya saya jadi dealer public gold ni untuk first, memang tujuan saya untuk make more money. Itu real business. Apa-apa bisnes yang kita buat, mesti untuk dapatkan pendapatan. Tapi bila mana lama kelamaan berada dalam circle ni, dia jadi satu benda yang best berkongsi berkenaan dengan emas. Dalam dunia ni, tuan-puan, ada pelbagai cara untuk kita jana pendapatan, tapi ada bisnes yang kita boleh jana pendapatan dan bagi manfaat kepada masyarakat. Jadi bila saya dah jadi dealer, masuk kelas, belajar ilmu semua, tuan-puan, menyebabkan sampai hari ni daripada tahun 2020 sampailah tahun 2023 sekarang ni, saya tak pernah berhenti menyimpan emas walaupun 1 gram sebulan. Jadi itu antara pengalaman yang saya kongsikan dekat tuan-puan, macam mana daripada saya tak ada ilmu, baca buku, jumpa introducer saya upline yang orang yang tepat, dan terus bermula simpan emas, jadi dealer public gold, dan luaskan, kongsikan ilmu ni kepada masyarakat, buatkan saya ada rasa tanggungjawab, dan saya sendiri pun dapat manfaat daripada simpanan emas ni. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja pengalaman ringkas lah. Kalau ikutkan pengalaman saya ni 2 jam tak habis kot. Jadi saya kembalikan kepada tuan moderator kita untuk teruskan kepada slot seterusnya.